السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Demi nafs dan demi segala kelengkapan yang telah dilengkapkan pada nafs, lalu Allah memberi ilham kepada nafs cara ataupun jalan jahatnya, fujur, dan cara takwanya, cara baik. Sesungguhnya berjayalah hidup orang yang membersihkan nafs, dan sesungguhnya gagal dan sia-sialah hidup orang yang mengotorkan nafs. Sadaqallahu alazim. Yang mulia Saudara Musi Fadil yang berhormat, pengacara utama, merakam ahli esko kerajaan negeri, bahagian pendidikan, sekalian ahli-ahli yang berhormat, sahibus samahah, mufti negeri dan yang berbahagia dan pengarah, para hadirin yang dihormati sekalian, muslimin muslimat yang disayangi Allah. Lebih dulu saya ucapkan ribuan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah beri, dan bagi kita orang Islam nikmat yang paling besar ialah nikmat ilmu Quran. Terima kasih di atas kesudian pihak penganyur satu hari bersama ulama untuk menjemput saya beri sepatah dua mengenai dengan tasawuf. Saya dimasukkan dalam senarai ulama, seakan-akan tuan-tuan setelah iktiraf saya ini sebagai ulama. Alhamdulillah ala husnuzan. Terima kasih lagi di atas kesudian pihak penganjur memilih tajuk supaya saya bercakap mengenai tasawuf. Satu perkara ganjil orang politik disuruh bercakap tasawuf, tetapi itulah hakikatnya. Bila kita sebagai orang Islam, lebih-lebih lagi kita telah diamanah oleh rakyat dalam pilihan raya supaya memimpin sebuah negeri, maka sebagai orang Islam mau tak mau terpaksa mengamalkan tasawuf di samping kita amalkan fiqh dan sebagainya. Tasawuf adalah menjadi juzuk bagi ajaran Islam, dia tak dapat dipisah-pisahkan. Sebagaimana juga fiqh menjadi juzuk bagi ajaran Islam yang tak boleh dipisah-pisahkan. Cuma nasib tak baik kita, satu masa dulu kita telah dijajah secara fizikal, dan sekarang ini masih lagi dijajah secara al-ghazwul fikri, secara minda. Oleh kerana menjajah ni satu lumrah hidup dunia, kewajipan kita sebagai orang Islam diajar supaya melakukan pengubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu bangsa kecuali bangsa sendiri mengubahkan ma bi anfusihim, benda yang melekat, yang terpaku dalam jiwa mereka. Jiwa orang Islam sewaktu mereka dijajah, mereka asingkan tasawuf daripada orang-orang yang memerintah. Orang-orang yang memerintah dipilih daripada orang yang tahu bagaimana cara nak jajah ekonomi, bagaimana cara nak jajah sosial, bagaimana cara nak jajahkan budaya, supaya semuanya hala tujunya kepada sekular dan kepada hidup setakat dunia saja. Tak usah fikir masalah akhirat, tak usah fikir masalah syurga neraka, tak usah fikir masalah dosa pahala. Kalau ada juga orang yang berfikir begitu, dia akan dijajah dan dia akan dikena ketindakan oleh penjajahan. Maka terasinglah pegawai-pegawai yang memerintah negeri, terasinglah pegawai-pegawai tarbiyah daripada sebahagian besar daripada agama dia sendiri, iaitu tasawuf. Maka ketika itu tidak ada beza lagi di antara orang Islam dengan orang yang tidak Islam.
Kerana Islam sebagaimana yang disebut ialah sekejap tadi, iaitu tasawuf adalah juzuk daripada Islam. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ayat ini Allah menerangkan tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tugas Nabi ada 4. Yang pertamanya yatlu 'alaihim, yang keduanya yuzakkihim, yang ketiganya yu'allimuhumul kitab, dan yang keempatnya yu'allimuhumul hikmah. Bila 4 ni menjadi tugas sekaligus bagi seorang Nabi, maka sudah tentu manusia Muslim tidak boleh sekali-kali ambil 1, 2, 3, mesti ambil keempat-empatnya sekali. Sebagaimana rukun wudu, bila kita ambil wudu, dia mesti ada anggota-anggota yang perlu dibasuh. Tangan, tangan, sapu kepala, kaki dan sebagainya. Tiba-tiba kita muka, tangan, kepala dan kaki, kita hanya basuh muka saja misalnya, atau basuh kaki saja, kemudian terus kita nak semayang, sedangkan anggota bagi wudu belum cukup lagi, kita dah nak semayang dah, memang semayang kita tidak sah kerana anggota wudu belum cukup dibasuh ataupun disapu. Begitulah keadaan juzuk bagi Islam ialah sebagaimana kita semua tahu, ada iman, ada Islam, ada iman, ada tasawuf. Waktu Jibril alaihissalam turun dari langit berupa seorang manusia untuk nak belajar dengan Nabi Muhammad SAW, buat nak belajar dengan Nabi di Masjid Madinah. Itu kisah masyhur dalam hadis kecil tu boleh sebut, hadis mata arba'in boleh sebut. Jibril menanya Nabi, mal Islam ya Muhammad, wa mal iman ya Muhammad, wa mal ihsan ya Muhammad, wa mata sa'ah ya Muhammad. Segala soalan ditumpu pada 4 perkara yang menunjukkan keempat-empat ini bila dicampur semua sekali barulah jadi ad-din. Maka berkatalah orang-orang ilmu hisab, orang matematik, kata dia sebagaimana 1 campur 2 campur 3 bersamaan dengan 6, tak boleh tidak. Angka 6 tidak boleh akan jadi 6 kalau tidak dicampur 1 campur 2 campur 3 baru jadi 6. Begitulah keadaan ad-din, ad-dinul islami. Dia tidak akan jadi ad-din kalau tidak ada campur Islam, campur iman, campur tasawuf, barulah bersamaan dia ad-din. Kalau Islam saja tidak ada iman, tidak ada ad-din. Kalau iman saja campur Islam tapi tidak ada tasawuf, tidak ada ad-din. Jadi oleh demikian, usaha menimbul balik tasawuf, khususnya diminta seorang politik cakap tasawuf, walaupun nampaknya ganjil sekarang ini, tetapi memang begitulah asasnya untuk mengembalikan Islam. Khususnya kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah raisus sufiyin. Nabi Muhammad adalah ketua tasawuf, orang tasawuf yang pertama di muka dunia. Sebagaimana beliau menjadi ketua fuqaha, beliau juga menjadi ketua sufi. Tidak ada fiqh maka tidak ada Islam walaupun ada tasawuf, tidak ada tasawuf tidak ada Islam walaupun ada fiqh. Jadi oleh demikian, satu daripada perkara yang perlu kita perhati ialah ayat-ayat yang saya baca sekejap tadi sebagai asas bagi keperluan manusia pada tasawuf, sebagaimana keperluan manusia pada fiqh. Ayat yang pertama Allah Ta'ala sebut wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini ayat daripada Allah dalam Quran. Quran ini kita misalkan dalam zaman moden ini sebagai kertas kerja, plan. Kalau kita nak buat kontrak pada seorang kontraktor, buat bangunan ke, buat jalan ke, buat apa sekalipun, tentunya mereka lebih dulu mesti diberi sekeping kertas yang dipanggil kertas kerja ataupun sebagainya. Selagi kerja yang dia buat tak serupa dengan apa yang ada dalam plan, maka kita boleh charge dia ataupun kita boleh saman dia ataupun kita boleh tak bayar.